Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Nama kitab kita ni hebat betul sekali, hebat sekali. Nama dia Perisai Muslim. Mana kalau dia orang ni Muslim, inilah perisai yang akan menangkis segala kejahatan, benda-benda yang tak baik, insya-Allah taala. Yang paling besar sekali kita dapat menangkis diri kita ni daripada api neraka. Jadi kita kena ingat, baca-baca yang diambil di sini adalah apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rasa kecil ataupun lekeh, jangan. Bab yang ke-44, apa yang perlu diucap dan dilakukan apabila berdosa. Jadi bila orang seorang itu melakukan dosa, jadi bila dia sedar, insaf, apa yang dia kena buat. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinu tuhur, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Setiap orang yang melakukan dosa, bila orang ini buat dosa, hendaklah dia berwudu dengan sempurna. Yuhsinul wudu, ambil wudu dengan sempurna. Lepas ambil wudu, apa kita nak buat? Kemudian mengerjakan salat. Jadi kita semaya sunat taubat. Semaya sunat taubat ni semaya. Tiap-tiap hari kita ni berdosa. Dosa tak berdosa? Dosa. Dosa ni tidak syarat pergi curi bayar orang baru dosa. Mana saya curi hari ni? Tak curi. Dosa ni bukan pergi zina, tak. Dosa ni di atas masjid boleh dosa. Sambil-sambil duduk zikir, sempat lagi kita mengumpat orang. Tak dosa mengumpat orang. Dosa. Apa saja perbuatan yang mungkar, maka itu dosa. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, ambil wuduk dengan sempurna, kemudian salat, melakukan salat taubat 2 rakaat. Kemudian memohon keampunan, beristighfar, yastaghfirullah, beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak istighfar? Istighfar, astaghfirullah itu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ni senang. Bahasa Melayu kata kok Melayu. Ya Allah, saya hari ini telah melakukan dosa. Sama ada saya sedar atau tak sedar, sama ada saya tahu atau tidak tahu, maka ampunkanlah dosa saya. Mana kita minta secara global, secara umum. Yang kita buat tahu pun kita minta ampun. Yang kita tidak tahu pun mungkin kita tak tersedar buat dosa. Itu ada juga. Jadi senang. Jadi di antara doa pagi petang itu, di antara doanya min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita minta ampun dok disyirik yang kita buat kita tahu, dan kita minta ampun dok dosa-dosa yang tak tahu. Jadi kita minta ampun. Bahasa Melayu tak apa. Bahasa Melayu tidak apa. Jadi ada orang tanya tadi, dia kata ustaz, ada orang tanya dia, cakap dia kalau bahasa Melayu tak boleh cakap dengan mulut, kena cakap dengan hati saja. Jadi nak royak kata apa ya, datang dengan hati saja ya. Kata tak. Kita boleh cakap dengan mulut kita, yang tak bolehnya dalam salat. Manakala kita tengah semaya, tengah salat, tak boleh kita doa dengan bahasa Melayu dalam salat. Lama tengah duduk salat tu, ya Allah ampunkan dosa aku, tak boleh. Dalam salat hanya dia boleh guna satu bahasa saja, iaitulah bahasa Arab yang boleh digunakan. Bahasa lain tak digunakan. Ini cara-cara dia, senang je lah. Maknanya bila orang ni salat, beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah SWT ni maha pengampun dosa hamba-hamba dia. Sangatlah Allah Ta'ala ni gembira dengan hamba-hamba dia yang berdosa, kemudian dia bertaubat. Jadi kerana itulah, tengok ni dalam di akhir hadis ni, thumma qara'a Abu Bakar, qara'a sallallahu alaihi wasallam, Nabi ataupun Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah
Zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, tanda ayat ni surah Ali Imran ayat 135 136. Maknanya bila baca doa Nabi kita ajar kepada sahabat minta ampun, Allah Taala akan ampun dosanya. Kemudian dia baca ayat walladzina idza fa'alu fahisha. Orang yang telah melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau zalim diri sendiri dengan melakukan dosa atau perbuatan yang mungkar, zakarullah, bila dia sebut nama Allah, zikir kepada Allah Taala, fastaghfiru li dzunubihim, maka dia minta ampun dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa kita lain daripada Allah? Berbeza dengan undang-undang orang putih hari ini. Undang-undang orang putih hari ini, orang lain boleh ampun dosa orang. Boleh ampun. Maknanya kalau orang ini salah, boleh ketua-ketua negara orang hebat-hebat boleh beri keampunan. Mana boleh dalam keampunan gitu. Jadi adalah benda-benda tempat-tempat tertentu dalam bab takzir dan sebagainya boleh. Maknanya kuasa mengampunkan orang ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-45, yang doa untuk mengusir syaitan dan gangguannya. Kalau kita rasa syaitan mari nak kacau kita, macam mana kita nak usir, nak halau dia keluar daripada ni? Kita kena kata apa? Yang pertamanya al-isti'azatu billahi minhu. Kalau kita rasa syaitan mari kacau kita, rasa takut, rasa ada waswas, ada tak sedap hati, apa yang benda kita buat? Kita kena isti'azah. Apa makna isti'azah? Memohon perlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan. Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita baca ayat. A'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tanda situ. Ayat ini ayat surah Al-Mu'minun ayat 97 98. Jadi kalau kita rasa gangguan syaitan mari, kita baca ayat. Ayat ini. A'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi a'udzubika. Rabbi qul tu tak payah bacalah. Wa qul tu jangan baca. Wa qul tu arhan. Wa qul bermula daripada rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi minta jangan kacau syaitan. Ataupun yang mudah yang selalu kita ingat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini semua orang dah hafal dah ni. Ataupun a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Maknanya semua lafaz-lafaz ta'awuz, lafaz-lafaz minta perlindungan dengan Allah Taala itu boleh kita guna pakai. Jadi itu yang pertama. Jadi ada cerita dia. Kisah hadis ni ada kisah. Nabi SAW tengah salat. Nabi tengah salat. Tiba-tiba sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW dengar Nabi kita baca a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Aku minta berlindung Allah Taala daripada mung. Jadi bila cakap mung tu maknanya benda ada depan. Orang tak cakap kamu jauh benda jauh. Mung mana benda ada depan. 3 kali Nabi kita baca a'udzubillahi minka, 3 kali ulang. Aku minta berlindung daripada mung, daripada engkau. 3 kali ulang. Kemudian Nabi kita kata lagi al'anuka bila'natillahi tammat. Berapa kali? 3 kali. Tak ada lagi tak kita ni, tak ada lah sikit. Yang pertama a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Satu. Kemudian sambungnya dia al'anuka bila'natillahi tammat. 3 kali. Lepas Nabi baca 3 kali, sahabat-sahabat tengok Nabi kita holok tangan dia. Holok tangan. Macam nak pegang benda. Bila selesai daripada salat, sahabat pergi tanya, "Ya Rasulullah, kami tengok Rasulullah salat dan dalam salat Nabi SAW Tuhan telah melakukan satu benda yang tak pernah dibuat belum ni. Apa benda lagi tu? Isti'azah, minta berlindung, berlaknat pada syaitan, dia holok tangan. Apa sebab?" Jadi Nabi kita cerita, "Inna aduwallahi iblis
ja'a bisyihabin min nar. Seteru Allah Ta'ala, iblis tu bawa mari depan aku ni, bawa syihab, bawa api. Dia nak letak api tu, nak letak di muka Nabi SAW. Jadi Nabi kata, auzubillah minka. Ramak dia jauh. Kemudian bila Nabi kata tu, Nabi kata auzubillah 3 kali, minka 3 kali. Nabi kata al'anuka bila'natillahi tamah 3 kali. Falam yastakhir. Duduk dia situ. Syaitan tetap lagi duduk dia. Thumma Nabi poholo tangan nak igat syaitan. Hok kata nak poholo tangan tu, dia nak pegang syaitan. Laula wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tak teringat doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta jangan awal kuasa. Rabbi habli mulkan. Berilah pada aku ni satu kerajaan yang orang lain tak boleh serupa dengan dia. Dia boleh kuasai jin, boleh. Jin tu hamba dia, tak nak terbang boleh. Jadi Nabi kata kalau aku tak teringatlah doa Nabi Sulaiman ni, minta kuasa ni untuk dia ya. Jadi aku boleh kuasa juga jin juga. Nascaya aku tangkap jin saat ni, syaitan saat ni aku tangkap. Ikat dia di Madinah ni, kamu akan tengok budak-budak kanak-kanak Madinah akan main dengan syaitan aku nak ikat. Tapi oleh kerana aku teringat ke Nabi Sulaiman minta kuasa ni untuk dia, kuasa Nabi nya bukan nak main dengan jin, nak syaitan. Kuasa dia nak selesaikan masalah umat pada hari kiamat nanti. Maka Nabi kata biarlah aku pula. Kalau tangan saja nak tangkap, tak ditangkap. Jadi maknanya Nabi SAW juga telah cuba digoda, dikenak oleh jin, oleh syaitan. Maka Nabi kita ta'awuz. Jadi kita bila apa saja kita rasa tak sedap hati, rasa ada gangguan, naik bulu roma, kalau setengah orang dia gini senyap bulu roma, auzubillah minasyaitanir rajim. Baca apa ni? Ayat-ayat kursi, baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu, baca semua sekali, dia akan lari insyaallah. Jadi itu di antara hadis ini, hadis cerita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim telah menceritakan cerita ini. Maknanya kita kena isti'azah kerana Nabi sendiri juga sallallahu alaihi wasallam pernah dikacau oleh jin. Itu yang pertama. Yang kedua, al-azan. Maknanya kalau jin kacau juga kita kena azan. Jadi azan ni, bila kita melakukan azan, apa akan jadi? Tengok cerita dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-salah," apabila dilaungkan azan untuk salat, adbara syaitan akan lari, wali punggung lagi. Walahu durat, ketuk dia. Nasib baik kita tak dengar. Kalau dengar, boleh dengar apa-apa, pak ketuk syaitan lalu kita pergi tangga kita. Nata syaitan lalu kat ni ketuk ni. Ketuk dia. Pasal apa dia ketuk? Dia terkejut, dia tak saya dengar azan ni. Dia akan lari sampai dia tak dengar bel. Dia tak lari sehingga dia tidak dengar azan. Jadi kerana itulah satu kampung yang tak ada azan. Koyak tuan-tuan. Jadi kalau kita nak beli rumah, kalau nak buat rumah, kalau biarlah kita beli di kampung yang ada masjid, ada surau, ada balasa yang azan setiap waktu. Mana setiap kali azan tu syaitan lari. Kalau tidak syaitan pakai duduk kapus itu, pakai duduk tomas itu, tak lari lagi darinya, berhak molek kapur ni. Jahiliah, dari tukir belakang dia tepuk ni, tak ada azan. Jadi hatta la yasma'at ta'zin, sehingga dia tak dengar orang baik, dia baru dia tunggu cokoh situ. Fa idza qada ta'zin, bila habis azan aqbala. Habis azan hungah mari pula dia cepat, dia jalan, dia happy. Fa idza suwi balis salah, bila dia iqamat untuk sembahyang, adbara, dia lari sekejap. Habis iqamat dia mari balik. Hatta yahtur bainal mar'i wa nafsihi, dia akan mari duduk kosek kita sini, sehinggalah kita dalam salat kita terfikir macam-macam. Allahu Akbar. Fayaqulu uzkur kaza wa kaza. Demo hari ni ada janji orang. Kita duduk tengok betul sungguh janji orang hari ni. Bila semaya tadi tak ayat pun. Kalau tak tahu demo kata orang kata kalau barang kita hilang. Lingak anak kocik tak tahu tak mana. Dalam semaya tengok lalu. Sakut set tu. Jadi duk koyak tu, duk koyakkan anak kocik. Dia mari. Sehinggalah dia sentiasa syaitan mari goda kita sehingga seorang itu tak tahu
Tak tahu dia semaya berapa rakaat. Allahu Akbar. Berat ke tak berat? Jadi orang tanya, sebab apa syaitan lari? Tanda semua. Tulis. Kita. Mal hikmatu. Apakah hikmah syaitan lari bila dengar azan? Dan dia tidak lari waktu baca Quran. Jadi tak ada pula hadis kata bila orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, terus dah syaitan lari. Tak ada. Bila azan dia lari pasal apa? Sedap juga soalan ni. Jangan main-main. Pasal dalam kita ahli ulama kita ni banyak cerita-cerita dia yang kita tidak tahu. Jadi apa sebabnya syaitan lari daripada azan, tak lari daripada orang baca Quran? Sedangkan Quran itu lebih afdal daripada azan. Jawab dianya, qilah itu maknanya setengah pandangan ulama lah berpendapat sedemikian. Jadi kita pun bolehlah belajar juga. Innama yafiru minal azan. Dia lari tak saya dengar azan tu, terketuk sana itu, tujuan dia ketuk tak saya dengar azan. Maknanya pom derah tu mengganggu kerja dia tu. Sehingga apa? Sehingga dia tak payah menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u mada sautal muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida yaumil qiyamah. Tidak mendengar suara orang azan. Ni muazzin kita ni berebutlah nak jadi tukang azan. Tidak mendengar suara orang azan ni oleh jin, oleh manusia, oleh syai', segala benda, batu, kayu, hayawan, syaitan pun termasuk dalam benda juga. Illa syahida yaumil qiyamah, semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya Rabbi, orang ni dah azan, dah panggil dah semaya. Tak pergi juga. Masjid ni sudah ada. Jadi kelebihan muazzin sekali, kelebihan azan tu sendiri, kelebihan kampung kita yang ada azan. Jadi syaitannya tak mau bertanggungjawab. Dia tak mau depan hari kiamat esok dia jadi saksi. Aku dengar sungguh azan. Jadi oleh kerana dia tak mau dengar, tak mau jadi saksi, dia lari petai lagi. Sekali dengan ketuk dia tu, tujuan ketuknya bila ketuk derah dia ketuk tu. Karena sebaik kita tak dengar. Kalau dengar berkali, takut benar kita atau main popak di tangga kita ni. Dia tak mau dengar azan. Itu cerita dia. Boleh jawab tak boleh jawab soalan ni? Kena boleh jawab lah. Jadi kenapa syaitan lari daripada azan? Dia tak lari daripada baca Quran. Jadi sedap soalan. Jadi baiklah, habislah kita. Satu lagi yang terakhir sekali, cara yang ketiga nak hambat syaitan, iaitulah dengan apa? Al-azkar wa qiraatul Quran. Membaca zikir-zikir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca Quran. Jadi antara cara nak hambat syaitan juga baca zikir. Zikir mana? Zikir yang diajar oleh Nabi yang kita duk baca lah. Zikir pagi, zikir petang, zikir tidur, zikir makan, zikir tandas, semua ada. Jadi kita dah belajar dah kan? Baru ni nama apa syaitan hak kacau orang semaya ni? Nama apa? Khanzab. Jangan duk main. Lama klik pun nama adik Muhammad Khanzab pula kita. Nama syaitan. Syaitan kacau kan? Orang salat. Jadi ada juga setengah riwayat syaitan air. Syaitan air ada suruh buka air luar. Buka air macam air bomba nak ambil wuduk. Itu syaitan nama apa? Syaitan kacau air ni. Nama dia Walhan. Jangan duk main Walhan gini. Ahmad Walhan. Jangan nama syaitan. Jangan tukar nama kalau ada kat. Baik. Tengok di nota kaki kita nombor 174. Di bawah tu. Nota kaki itu maksudnya di bawah. Jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Jadi Nabi kita bagi arahan, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi bila kita nak suruh syaitan lari, nak naik rumah contohnya, baca surah Baqarah dulu. Ni tidak di pasal benda tu pasal kau ni. Setengah orang naik rumah sebab tu dengar ada lagu, pasal lagu panggil orang syukur, panggil ustaz pergi kenduri ke syukuran naik rumah baru, pasal lagu dan 4 kilometer dengar. Ni bukan lagu rumah syaitan lagu ni. Jadi kita naknya baca surah Baqarah. Kalau tak pandai baca sendiri beli kaset pasal. Kalau tidak suruh orang baca panggil tu email terlebar kita ni.
Di antara amalan yang boleh menghalau syaitan, tanda ialah membaca zikir waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang kita jangan tinggal, kerana inilah di antara zikir yang boleh menghalau syaitan. Apa lagi? Waktu tidur dan bangun baca zikir. Waktu masuk dan keluar dari rumah, waktu masuk dan keluar dari masjid, dan lain-lainnya dari zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca ayat kursi sewaktu hendak tidur, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan sesiapa yang baca zikir nombor 39. Mana zikir nombor 39? Cuba tengok balik dalam kitab kita, nombor 39. 39. Dia ada sini nombor. Dia ada sebut sini kah? Ya. Takut. Zikir nombor 39 tu. 100 kali dipelihara daripada syaitan pada hari tersebut. Demikian juga laungan azan. Jadi dia kata sini, zikir la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir itu 100 kali. Itu maksud dia zikir la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Coba kita tengok dalam kitab kita ni, duk mana zikir tu? Nombor berapa? Zikir waktu zikir pagi petang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan 39. Kitab kita ni salah, 93. Bolehnya balik dia. Allahu akbar. Pencetaklah ni punya kerja. 39 jadi 93. Tulis mula. Bacaan nombor 93. Iaitulah bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah. Muka surat 53, bacaan 93. Tanda di buku kita tu. Tanda di kitab silap nombor 39 bukan 93, balik. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Siapa dia baca 100 kali zikir ni, nescaya Allah Taala mengurniakan padanya pahala, dan dia terpelihara daripada syaitan hingga ke petang. Kalau kita baca petang ni terpelihara sampai pagi. Ingat dah zikir tu? Baca ke tidak? Kena baca lah. Kalau tidak, kata ada syaitan kita ni. Syaitan ni banyak jenis. Baiklah. Habislah kita terus kepada bacaan doa bab yang ke-46. Doa ketika ditimpa sesuatu yang tidak disukai. Ad-doa hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amri. Bila kita ditimpa satu benda yang kita tak senang, na'udzubillah wal iyadzubillah, apa-apa saja, orang telefon mari, apa saja berita, bila mendengar berita yang tidak baik, kalau bala hak jatuh dah tu, kita baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu hak bala besar ni. Hak ni berita-berita suatu yang tidak kita suka, bukan sama mereka itu lagi. Kita kena kata apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Boleh kata? Cuba kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi pasal apa kita nak kata benda ni? Bila kita kata lagu ni, tenang hati kita. Maknanya Allah sudah mentakdirkan, menentukan sesuatu yang dikehendakinya. Mana jadi lagu ni hak Tuhan tentu dah. Tak boleh nak lari dah. Boleh lari kalau dia Tuhan tentu? Boleh? Tak boleh lari dah. Ceritanya panjang. Hadis dia ni hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang baik itu lebih baik dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang baik. Jadi orang mukmin seorang ni kuat, seorang lemah. Tuhan saya hak kuat pada hak lemah. Wa fi kullin khair. Tapi orang mukmin ni baik belaka. Semuanya hak kuat tu lebih hebat.
Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Buatlah satu benda yang boleh beri manfaat pada kita dan minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz. Jangan kamu rasa lemah. Lawan, tetap lawan. Wa in asabaka syai'un. Kalaulah ada satu benda yang kamu tak senangi kena atas kamu, jangan kita kata fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza. Kalaulah benda tu dah jadi dah, wal iyaz billah, seorang ni pergi jalan-jalan naik motosikal, dia tepuh orang. Contohnya, kita jangan kata law, jangan kata kalau. Law itu maknanya kalau. Allahu akbar. Aku duduk di rumah sedap-sedap sana ni, kalau aku tak mari, tak kena langgar. Boleh kata kalau? Benda dah kena langgar dah, boleh kata kalau? Tak boleh. Sebab apa? Nabi kata fa inna law. Karena kita kata law itu telah membuka godaan syaitan kepada kita. Mana kita akan jadi selagu. Pasal apa aku mari? Kalau duduk relax rumah ni tak ada orang langgar aku. Pasal apa aku pergi? Kalau aku tak pergi dari rumah, aku tak kena curi dia orang. Kalau jadi pasal apa ni? Benda dah berlaku. Boleh kita buat pasal apa? Mengganggu kita, mewaswaskan kita dan mencelaru ke otak kita. Pasal apalah aku mari ni? Allahu akbar. Jadi seolah-olah kita tidak menerima ketentuan Allah SWT. Jadi bila berlaku benda tu, kita kena kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah Taala. Tuhan tu dah aku mari sini. Kalau tak mari tak kena. Mari ya kena ni. Jadi itu dia panggil Nabi kita larang. Nabi kata kalaulah benda ni terjadi, mu jangan kata kalau. Jangan kata kalau aku tak mari, kalau begitu, kalau begini, benda jadi dah. Tapi kalau untuk masa depan tak apa. Kalau saya pergi ni macam mana agak-agak ditanya orang tu. Awak jangan pergi tak baik ni tempat ni. Kalau saya buat begini, jadi orang kalau belum jadi tak apa. Tapi kalau dah terjadi dah benda, kita duk kalau lagi. Selalu tak selalu otak kita. Selalu. Hura-hara tak salah pemikiran kita. Memang kita akan jadi gelisah, akan jadi resah, akan jadi macam-macam. Jadi was-was. Pasal apalah aku mari sini. Apa ya? Jadi apa? Jadi seolah-olah kita tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata apa? Fa inna law. Law itu telah membuka taftah amal syaitan, membuka pintu masuk syaitan kepada kita. Syaitan mari, inilah. Kalau mu tak mari sana molek, jadi kita jadi resah, jadi gelisah, yang menyebabkan kita tidak tenang. Jadi apa cara kita nak tenang? Kita kena kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita kena kata itulah dia. Habislah kita di dalam bab apa tadi? Bab benda-benda yang berat-berat. Kita pergi kepada bab yang ke-47. Hak ni hak suka pula ni. Tak kira nak duk cerita sama tak? Hak suka pula. Ucapan tahniah kepada mereka yang mendapat anak. Dan jawapannya. Kita dapat anak ke, dapat cucu ke, dapat cicit ke, dapat apa saja pun, inilah bacaan kita. Mungkin kita tak pernah baca lagi dalam hidup kita ni. Orang telefon ayah, kita boleh anak dah. Pakai hong sekat tu ya. Nak kata apa tak reti. Jadi malam ni kita kena kata, bila orang bagi tahu dia dapat anak, kita kena ucap tahniah pada dia. Kata apa? Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Boleh ingat? Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Jadi ini kita kata kepada orang yang dapat anak. Jadi kalau sama ada kita nak kata dengan mulut kita atas SMS dia. Ini SMS boleh atas. Kata SMS kita dapat anak dah.
Kita SMS balas balik. Semoga Allah memberkati engkau dengan kelahiran anak ini. Comel kata. Dan engkau pula mensyukuri pemberinya. Siapa yang memberi anak ni? Allah. Semoga dia dipelihara hingga dewasa, jangan mati kecil. Dan engkau mendapat layanan yang baik daripada anak ini. Mana kalau kita perlu anak ni kecil lagi, saya tu kat Allah, Tuhan lah tahunya. Anak nak berapa beli belakang. Rumah dia tak ada tempat duduk, penuh dengan main dia beli. Mungkin main dia pula buat atas Cina ni. Tak ada siapa rumah, cabut tayar dah kadang-kadang tu. Beli pula saya hak lain. Penuh rumah. Tapi kalau kita tidak doa anak ni memberi pulangan yang baik pada kita, khidmat pada kita, ada faedah, tak ada faedah perlu anak lagi ni. Buat nyusah ya. Boleh jadi hotel kali nyusah pun dia kena anak kena jaga. Maknanya doa kita tu biar Allah Taala jadi apa ni? Engkau mendapat layanan yang baik daripada anak ini. Itu. Jadi ucapan tahniah ini tanda situ diambil daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kata-kata ini daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi cerita dia nya ada seorang mari jumpa dengan Tok Syekh Hasan. Wa indahu rajulun wulidalahu ghulam. Jadi orang ni ada anak, baru dapat anak. Jadi bila orang ni mari, orang ni kawan dia tahu orang ni boleh anak, dia pun ayat yuhnikal faris. Tahniahlah kamu dapat seorang faris. Faris ni zaman dulu orang hebatlah. Orang yang bisa berkuda ni, bisa naik kuda. Lama tu. Kalau lo ni tak boleh engineer lah, boleh doktor, pilot, kapal lebih kurang begitulah zaman kita ni. Jadi kata di Al-Hasan, mama yudrika farisun au huwa au himar. Mu tak tahu lagi budak ni faris, kuda ke himar. Himar ni keldai, donkey ke kuda. Tak tahu lagi. Jadi qala, hak patutnya kamu kata apa? Kamu kata barakallahu laka fil mauhub bila wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzqta birrahu. Itu yang patutnya kita doakan dia. Allah Taala beri berkat pada anak ni. Kamu sendiri pula syukur pada pemberinya, iaitu Tuhan. Dan Allah Taala panjang umur budak ni, serta dia pula memberi khidmat kepada engkau. Cantik tak cantik? Sangat cantik. Tulis. Ini kata-kata daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi jawapan daripada bapa atau penjaga yang menyampaikan tahniah. Jadi bila orang tahniah kepada kita, kitanya kena jawab. Macam mana nak jawab? Kalau jawab orang Melayu, apa dia jawab? Kalau dalam SMS dia jawab TQ. Betul tak? TQ dia jawab. Tak siapa matlamat. Bila belajar dengan orang putih ni jawab TQ je. Tak dipedal tu. Tengok ni jawab hak Islam ajar lagu mana. Dalam Islam ajarnya dia kata apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislah wa ajzala thawabaka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislah wa ajzala thawabak. Tengok tu. Maknanya semoga Allah melimpahkan berkatnya ke atas engkau. Jadi minta Allah Taala berkat atas engkau, membalasnya dengan balasan yang baik. Sebab dia doa kita kena balas dia. Merezekikan engkau seumpamanya awak pun boleh anak jugalah. Gitu. Kalau orang tua dah tak dapat anak dah, tapi minta anak dia yang ada tu jadi anak yang baik, yang khidmat pada mak ayah, serta membanyakkan pahala engkau. Comel kata comel. Sangat comel kita punya doa, bertukar-tukar doa. Baik. Hari dah dapat dah. Dah dapat anak, kita doa. Jadi apa yang kita nak buat dengan anak kita yang ada ni, macam mana pula kita nak jaga dia? Bab yang ke-48, doa perlindungan untuk anak-anak. Jadi bila kita dapat anak, macam mana doa kita nak ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain, cucu Nabi itu.
Yang mau tanya Hasan mana ni? Jawabnya Hasan dan Husain, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tanda Hasan bin Husain anak kepada Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anhum, iaitulah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata baca apa? Baca dengan u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi maknanya aku minta perlindungan bagimu, bagi kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah. Mana kalimah Allah Ta'ala ni yang sangat hebat, iaitulah asma, nama-namanya yang indah, kitab-kitabnya, sifat-sifatnya yang begitu sempurna. Daripada apa? Yang sempurna, kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan. Kita minta Tuhan jaga budak ni daripada syaitan. Binatang yang berbisa, moga budak kecil tidur menerak situ, jangan ada hamah, benda-benda bisa bagi hidup gigit dia. Dan bencana ain. Apa dia ain? Ain ni pandangan mata yang jahat yang menimpa ke penyakit. Pada penyakit ain ni orang dengki. Dia tengok budak tu, dia tengok dengan mata dengki. Budak ni akan rebah, akan jadi pengsan. Pasal itulah kita tengok ramai pelajar-pelajar kita hak sudik-sudik. Pergi universiti, bijak sangat ni. Jenius ke orang panggil ni? Budak-budak sudik, jenius. Ke apa nama? Jenis. Jadi lama-lama duduk tengah mengaji, balik tak boleh belajar. Sebab jadi bengong, jadi tak boleh belajar, jadi merik, jadi macam-macam benda. Sebab orang tengok dia tu kagum sangat. Oi, dia ni bisa. Semua orang tengok dia ni hebat. Orang ni hebat. Jadi sepatutnya bila kita tengok benda-benda yang mengajaibkan kita, mengkagumkan kita, kita jangan puji tolong macam tu. Kita kena kata Masya Allah, pandai budak ni, Tabarakallah. Jadi kita kena sandar kepada Allah Ta'ala. Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, orang ni cerdik, Barakallahu fi, barulah kita puji dia. Tapi kalau puji macam orang kita ni, terus dia puji, dia kena penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit pandangan mata. Mata deki, tengok orang ni boleh meruntuhkan bangunan, boleh mematikan orang. Jadi itu di antara penyakit ni memang berlaku. Nabi kita sebut ni ainil lamah, penyakit mata yang apa ni, yang jahat. Jadi ubah orang. Jadi kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Anak kita yang baru lahir ni, cucu kita yang baru lahir ni, baca sentiasa. Pagi baca, kalau tak kena baca, pergi ke kitab ni, mana cucu apa? Tak sini, tak atas, kita baca. Jadi bacaan ni kena betul. Hak Nabi baca ni dua orang. U'izukuma tu dua orang, sebab cucu dia Hasan dan Husain. Kalau kita cucu kita seorang lelaki, macam mana nak baca? Tukar sini, u'izuka, tulis kat tepi kitab, u'izuka. Hak lain tak payah tukar dah. U'izuka mana aku minta berlindung engkau seorang ni. Kalau cucu anak kita perempuan, u'izuki. Payah juga nak tulis ni. Orang tanah Maudi tulis ikut Melayu dah, u'izuki. Tulis. Kalau anak lelaki atau cucu lelaki, tulis u'izuka. Yang perempuan, u'izuki. Hak lain sama ya, u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan hamah. Yang lain tu sama. Yang tukarnya u'izuka dengan u'izuki. Barulah kita betul bacaan tu mengikut orang yang ada depan kita. Tapi kalau ramai betul, dua orang cucu kembar, u'izukuma, baca kekalkan seperti yang ada hari ni, ataupun ramai sangat cucu kita.
Berpuluh-puluh cucu ada. Mari duduk main kayak ramai modern ni. Ramai tok nenek jadi orang gaji, jadi bibi contohnya. Jadi kita pagi-pagi kita doa ke cucu kita. Izukum kalau ramai. Itulah. Jadi baca ayat gini kena ingat belakang. Kalau saya ke anak, saya ke cucu, baca sejak kecil lagi. Minta Allah Ta'ala lindungi anak kita dan cucu kita daripada syaitan, daripada binatang-binatang berbisa, dan daripada panahan mata yang jahat. Bacaan yang bab yang ke-49, doa ketika menziarahi orang sakit. Kita kalau nak ziarah orang sakit, kita bawa apa? Bawa lima lagi, bawa kuih. Orang sakit tu wayah penuh dah tekak. Kita bawa lima buat apa? Nyanyi ke anak cucu. Tengah cucu saya suka tunggu atuk di hospital sebab banyak makanan mari. Kita tertinggal hak sebenar. Nak bawa lah, bukan salah. Sebagai orang panggil kenangan kita. Tapi sebenarnya yang kita kena bawa ini yang kita nak baca. Doa ketika menziarahi orang sakit. Jadi bila kita tengok orang sakit, kita kena baca doa ni. Baca. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Maknanya tidak mengapalah. Sakit luar macam mana sakit tak? Semoga penyakit ini membersihkan dosamu, insya-Allah. Jadi kita doa biar penyakit ini bersihkan dosa-dosa dia. Pasal apa? Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pergi ziarah. Dakhala ala maridin. Nabi kita pergi ziarah orang sakit. Nabi pun kata lagu ni, la ba'sa tahurun insya-Allah. Ini yang pertama. Yang ke-148 ini yang kita kena jadi bomo. Kita kena tolong jadi bomo. Boleh ke tak boleh jadi bomo? Kena boleh lah hari ni. Baca. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Berapa kali kena baca? 7 kali. Mana bila kita sapa orang sakit, mana kalau tengoklah kalau sakit tu kita lelaki, pesakit laki-laki juga, waktu kita salah dengan dia tu, dengar ni cara ni, waktu kita salah dengan orang tu, ataupun dia tak boleh bangun lah, nak angkat tangan pun tak boleh dah, orang panggil jelepek tikar, kita pergi pegang mana-mana tempat, pegang atas dia, tak tangan ke, tak dada, baca doa ni 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Jadi kita minta Allah Ta'ala yang agung, dengan Tuhan yang punya arah yang agung ini, tengok mana dia. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan aras yang agung, supaya menyembuhkan engkau. Kita baca 7 kali. Tengok ni, nota kaki 179 di bawah tu, kata Nabi SAW, tiada seorang muslim yang menziarahi orang sakit yang belum sampai ajalnya. Kalau sampai ajalnya, illa nillah dia tu, wa inna ilaihi raji'un. Yang belum sampai ajalnya, kemudian membaca doa ini 7 kali, nascaya disembuhkan penyakit itu. Jadi dengan kita baca doa, mana kita gilah, baca dengan yakin, baca dengan ikhlas, insya-Allah Taala Tuhan akan sembuhkan penyakit kau itu. Kalau tak sembuh lalu akak naik, apa maknanya? Ada harapan Tuhan nak menyembuhkan dia orang itu. Boleh jadi seminggu lagi kita dengar, balik rumah dah dia, alhamdulillah. Jadi kita yakin, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah bersabda, siapa dia baca doa ni, Allah Ta'ala akan sembuhkan dia. Mana ada jadi bomo?
Komo dah ni. Ini kita ni bomo japi atau gapo. Hei Ali saya tokek baki buka habis segala tokak segala gamari. Kau tahu gapo nya baca. Ini baca doanya Nabi kita ajar yang betul. Jadi bila pergi hospital tulis doa ni. Apa? Kalau tak ingat pun baca dulu. Pergi ada orang sakit tu baca. Kelebihan ziarah orang sakit. Dengar ni. Yang kita apa ni malas sangat nak pergi ziarah orang sakit ni sebab apa? Kelebihan ziarah orang sakit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Kita baca terus makna dia lah. Apabila seorang lelaki mengunjungi saudaranya muslim, orang ni pergi ziarah orang Islam sakit, tak kira laki-laki ke perempuan orang dia, maka seolah-olah dia berjalan di jalan syurga sehingga dia duduk. Allahu Akbar. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengelilinginya. Kita duduk ziarah orang sakit tu, rahmat Allah Taala mengelilingi kita. Jika dia berkunjung pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga petang, dan begitulah sebaliknya. Besar ke tak besar? Besar ke tidak kelebihan ziarah orang sakit? 70,000 malaikat doa kita. Ya Allah, berilah rahmat pada orang ni sebab dia pergi ziarah orang sakit. Pergi ziarah pagi, malaikat doa sampai petang. Pergi ziarah petang, malaikat doa sampai ke pagi. Malah lagi nak pergi. Malah lagi. Tak apa. Mana nak pergi ziarah orang sakit banyak-banyak. Kena 10 orang, 10 jabir lima letih kita. Tak semua orang lima. Kita bawa apa? As'alullah al-azim. Sambung. Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kalau lelaki. Kalau perempuan pun bagi bawah. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaki. Mudah. Lelaki bagi atas, orang perempuan baginya di bawah kaf tu. An yashfiyaki. Boleh dah lah. Esok pergi ziarah orang sakit, tak payah bawa buah lima. Bawa lima apa dia tak makan? Makan? Tak lalu dah dia. Orang sakit ni, sakit kuat ni, makan tak lalu dah. Tapi kalau Allah duit, selit mata lagi, tak bawah mata tu dia kata, boleh lagi tak? Makan tak lagi dah. Baiklah, insya-Allah taala kita akan kelebihan ziarah orang sakit. Ini doa orang sakit yang sudah putus harap daripada nak hidup. Jadi nak mati dah dia ni, laguan nak kata. Jadi kita akan cerita nanti, insya-Allah taala, orang sakit yang nak mati dan orang-orang yang bagaimana menghadapi kematian orang yang sedang nazak, macam mana kita nak ajar dia, dan orang ditimpa musibah bagaimana caranya. Insya-Allah taala kita akan ajar, kita akan baca dalam perjumpaan kita akan datang. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, bacaan yang diajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu bacaan yang sangat besar, mulia. Kalau kita rasa apa belajar ni kita tak sakit, satu hari mungkin kita akan sakit. Bila kita baca tentang hadis susah hati, saya happy semua, apa jangan. Suatu hari dia mari baca hadis tentang minta perlindungan daripada utar. Kita kata buat apa, aku tak ada utar. Kita minta berlindung tu, minta perlindungan daripada ditimpa hutang. Jadi sebelum berhutang tu minta berlindung dah. Supaya kita ni tidak berminat nak berhutang orang. Jadi itu di antara hikmah-hikmah. Jangan kata bila hak Nabi ni rasa lekeh ya, baca gapo gak tak ada faedah, jangan. Ini di antara perkara yang kita kena faham, bahawa semua yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar ini, yang sahih-sahihnya adalah amalan-amalan yang mulia yang dituntut supaya kita beramal dengannya, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.